Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Rakan-rakan sekalian, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum yang mulia pada hari ini bersama saya, Nur Izzata Aisyah binti Abdul Rani, selaku moderator bagi forum kita pada pagi yang berbahagia ini. Rakan-rakan seperjuangan yang dirahmati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum fahaman atau ajaran yang mengelirukan sering timbul untuk menjerat dan memberangkap orang Islam, khususnya kepada orang-orang yang kurang memahami tentang ajaran agama Islam. Malah lebih membimbangkan lagi apabila wujudnya penyelewengan akidah yang amat berbahaya dan meragui kebenarannya yang boleh merosakkan iman dan akidah Islam yang sebenar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu adalah lebih elok saya memperkenalkan dengan dua orang panel kita pada hari ini. Semuanya sudah nampak tidak sabar lagi untuk membahas topik kita pada hari ini, ya. Baiklah, bagi panel pertama kita yang cantik lagi manis, saudari Nurul Syamira. Apa khabar saudari Syamira? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Seterusnya di sebelahnya merupakan panel yang kedua kita yang jelita lagi bijaksana, saudari Nur Zarit Sofia. Apa khabar saudari Sofia? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada saudari Syamira dan saudari Sofia. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, soalan saya yang pertama saya mulakan dengan saudari Syamira selaku pembuka bicara forum kita pada hari ini. Bolehkah saudari Syamira terangkan atau dalam konteks yang lebih mudah jelaskan definisi akidah dan sedikit penerangan tentang penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan limpah dan kurnianya maka dapatlah kita berforum pada pagi yang indah ini. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tuan moderator atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Balik kepada soalan, apakah itu akidah? Dari segi bahasa, akidah berarti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Manakala dari segi istilah pula, akidah bermaksud kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad dan tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah, sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Berkait dengan penyelewengan akidah pula, ia adalah satu isu yang dominan dalam sesebuah negara. Kecuaian terhadap kepentingan penjagaan akidah ini sedikit sebanyak memberikan kesan negatif terhadap kehidupan manusia. Itu sendiri dari segi rohani dan jasmani. Kita juga mestilah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi min khalqakum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, amatlah penting untuk kita yakin dan berpegang teguh dengan akidah Allah SWT dan memastikan akidah Islam sentiasa diterapkan dalam kehidupan. Baik, terima kasih kepada saudari Syamira atas perkongsian beliau terhadap sebentar tadi berkenaan definisi akidah dan sedikit pencerahan tentang apa itu penyelewengan akidah disertakan dengan dalil yang dipetik dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 itu tadi. Seterusnya saya ingin beralih kepada panel yang kedua, saudari Sofia. Memang tidak dapat dinafikan bahawa isu penyelewengan akidah ini adalah isu yang dominan atau isu yang berleluasa di negara kita, seperti yang disebutkan oleh saudari Syamira itu sebentar tadi. Bolehkah saudari Sofia mengemukakan pandangan saudari mengenai isu semasa berkenaan penyelewengan akidah ini dan kupaskan serba sedikit bagaimana isu tersebut boleh merebak dalam komuniti Muslim di negara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada soalan berikut, saudari Izzati. Pertama sekali,
Salam forum buat semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda. Okey. Hadirin yang dihormati sekalian, antara isu semasa yang melibatkan penyelewengan akidah ini ialah isu yang berlaku pada 22 Julai 2023 di Johor, iaitu beberapa video pengakuan pengikut ajaran sesat Sihuk yang aktif menguat naik pengakuan mereka yang terpesong dengan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid, ada memaklumkan pengikut ajaran sesat Sihuk dipercayai membuat rakaman video dengan mengeluarkan kenyataan Allah adalah Nabi Muhammad SAW yang dimuat naik di media sosial dari luar negara, iaitu New Zealand. Okey, tindakan itu agak menyukarkan Jabatan Agama Islam Negeri Johor atau JAINJ untuk membuat sebarang tangkapan dan penguatkuasaan lanjut terhadap pengikut ajaran Sihuk yang diasaskan Suhaini bin Muhammad. Begitupun Muhammad Farid berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk mengambil tindakan penguatkuasaan dalam usaha membendung ajaran sesat itu. Okey, antara penyelewengan ajaran ini ialah mereka mendakwa Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, mereka mendakwa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai jantina, menafsirkan sendiri sebuah hadis dengan menyatakan Nabi Muhammad tiada kemaluan. Okey, di sini kita boleh melihat betapa keji mereka telah menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Persoalannya, sampai bilakah ajaran sesat seperti ini akan tersebar di Malaysia? Okey, menjawab kepada persoalan kedua saudari Izzatul kita, bagaimana isu tersebut boleh merebak dalam komuniti Muslim di negara kita? Okey, perlu hadirin dan hadirat sekalian tahu, walaupun kita mempunyai ramai agamawan, agensi berkaitan agama, pakar rujuk agama, malah tokoh agama tersebut, ajaran sesat masih lagi akan berkembang kerana faktor utamanya iaitu kejahilan masyarakat itu sendiri. Okey, golongan ini lebih suka mencari agama dengan jalan yang mudah, mahu sesuatu yang tidak diajar oleh pendakwah arus perdana. Akibatnya, mereka terjerumus dalam mengenai seorang guru yang bersifat palsu. Tambahan pula, jika dilihat, penyebar ajaran sesat semuanya tiada langsung identiti atau gaya penyebar kebenaran. Namun, mengapa mereka masih mempunyai ramai pengikut? Okey, ini adalah kerana wujud segelintir dalam masyarakat kita hari ini yang terlalu gemar untuk mencari rahsia di dalam Islam itu sehingga tidak mengutamakan perkara yang asas dalam agama. Biarpun secara logiknya kita boleh berfikir bahawa setiap kata-kata mereka ini sangat bersalahan dengan dalil serta logik akal, namun bagi pentaksub sesuatu ajaran itu, mereka memegang kata-kata mereka dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, pelengkap pada ajaran sesat ini adalah golongan pengikut fanatik buta yang gagal meletakkan satu perspektif pemikiran yang rasional mengikut nas serta dalil yang benar. Okay, jika dilihat penyebar ajaran sesat ini, semuanya akan meminta perkara sama daripada pengikut seperti sumbangan berbentuk wang ringgit serta harta benda selain keperluan batin atas nama kebenaran. Okey, hawa nafsu sememangnya menjadi kuda tunggangan hampir semua ajaran sesat, manakala melampiaskan nafsu dalam kalangan pengikut kononnya sebagai ritual penyucian dosa dan sebagainya. Okey, baiklah, sekian saja daripada saya tentang isu dan faktor penyelewengan akidah dalam kalangan Muslim di negara kita. Oh, baik pencerahan yang begitu jelas daripada saudari Sofia itu tadi. Betul, saya setuju. Di mana pengikut ajaran yang tersimpang ini seperti mahu menjadi lain daripada yang lain. Kadang-kadang kita boleh lihat pentaksub ajaran sesat ini memberi kesetiaan yang begitu besar kepada ketua ajaran mereka. Terima kasih saudari Sofia. Seterusnya kita akan beralih kepada panel pertama kita, saudari Syamira. Mungkin saudari Syamira ingin menambah contoh lain
tentang penyelewengan akidah justru mendedahkan cara ataupun langkah yang boleh umat Islam di Malaysia ambil untuk mencegah hal-hal yang merosakkan akidah ini daripada terus membelenggu. Terima kasih saudari moderator. Antara contoh yang kita boleh lihat pada masa ini adalah penyelewengan dalam bentuk ajaran baru, iaitu sesuatu amalan yang diperlukan sama sekali tidak pernah dibawa oleh Rasulullah SAW dan bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Ajaran seperti ini lahir melalui ajaran-ajaran yang direka atau penganjur ajaran sesat yang menggunakan pelbagai nama seperti ajaran ilmu hakikat Jahadumin pada tahun 1995 di Selangor, ajaran Ayah Pin, ajaran kumpulan wahyu Allah, ajaran Tuhan Harun dan lain-lain. Maka, bagaimana kita mahu mencegah penyelewengan ini daripada terus berlaku dalam kalangan masyarakat? Pertama sekali, kita perlu sentiasa dekatkan jiwa kita dengan Allah SWT dengan cara sentiasa membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran sepatutnya menjadi sahabat baik kita. Jadi saya yakin dengan cara sentiasa menelaah Al-Quran, kita akan dapat mengukuhkan kepercayaan terhadap Allah SWT bagi mencegah keraguan yang akan menjurus kepada penyelewengan ini. Seterusnya, dari segi perbuatan pula, kita wajarlah menunaikan ibadat fardu dan sunat pada awal waktu. Seperti yang kita tahu, solat merupakan tiang agama. Lantas, sekiranya solat kita tidak dijaga, maka runtuhlah agama kita. Bacaan-bacaan dalam solat juga memainkan peranan untuk menguatkan iman kita dalam meyakini bahawa Allah yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Hal ini untuk memastikan kita sentiasa berada di jalan yang benar dan diberkati Allah SWT. Itu sahaja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih Saudara Syamirah atas perkongsian yang amat berguna itu sebentar tadi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa umat Islam mestilah menjadikan Al-Quran itu sebagai pendamping hidup kita supaya kita kekal berada di jalan yang benar. Seterusnya saya tujukan soalan ini kepada Saudara Sofia. Mungkin Saudara Sofia boleh berkongsi contoh lain untuk mencegah penyelewengan akidah ini dan sekaligus mengemukakan langkah-langkah pengukuhan akidah kita. Silakan Saudara Sofia. Okey, alhamdulillah, terima kasih ya soalan yang baik daripada saudari Zaitun. Okey, berkenaan soalan saudari sebentar tadi, terdapat sebuah hadis yang saya rasa cukup kena untuk saya perdengarkan pada hari yang penuh barakah ini, iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa zalika adafu al-iman. Okey, maksudnya barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Okey, apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Okey, berdasarkan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menggariskan beberapa panduan dalam mencegah kemungkaran, antaranya ialah yang pertama, mencegah dengan tangan. Okey, mencegah dengan tangan ini bermaksud mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa masing-masing. Setiap individu haruslah mencegah kemungkaran yang berlaku dalam kalangan orang yang di bawah tanggungjawabnya. Contohnya, seperti seorang pemimpin yang bertanggungjawab ke atas rakyatnya dan seorang bapa yang bertanggungjawab ke atas anaknya. Okey, seterusnya ialah mencegah dengan lidah. Okey, maksud mencegah dengan lidah ni adalah apabila seseorang itu tidak mampu mengubah dengan kuasanya, jadi dia hendaklah mengubah dengan percakapan atau lisan. Okey, contohnya dia memberikan nasihat dan bimbingan yang baik. Okey. Dan akhir sekali adalah mencegah dengan hati. Okey, maksud mencegah dengan hati ini adalah apabila seseorang itu sudah tidak mampu untuk mengubah dengan kuasa ataupun lisan, maka hendaklah dia mengubah dengan hati, iaitu dengan membenci kemungkaran tersebut dan menjauhkan diri daripada tempat kemungkaran tersebut, malah hendaklah dia berazam untuk tidak melakukan perkara tersebut. Okey. Orang yang seperti ini juga harus berharap agar suatu hari nanti dapat mencegah kemungkaran dengan kuasa atau lisan, kerana
mencegah menggunakan hati adalah selembah-lembah iman. Okey, selain daripada itu, akidah haruslah dipupuk terutamanya bagi generasi muda sejak daripada bangku sekolah lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari lubungnya. Okey, menurut Dr. Syahrin Nasution, sejak anak itu pandai bercakap, ibu bapa sudah boleh mengajar mereka mengucapkan kalimah-kalimah seperti bismillah apabila sebelum makan dan minum serta membuat kerja-kerja lain. Selain itu, alhamdulillah apabila selesai makan atau minum. Seterusnya, astagfirullah apabila anak itu membuat sebarang kesalahan. Selain daripada itu, Allahu Akbar apabila dia melihat peristiwa yang mengagumkan seperti gerhana matahari atau gerhana bulan, pelangi dan lain-lain lagi. Dan akhir sekali, insya-Allah ketika berjanji dengan individu lain. Dan akhir sekali, kita mestilah sentiasa mendalami pengetahuan dan ilmu keagamaan agar pengaruh-pengaruh dari luar tidak dapat mempengaruhi kita. Dalam suasana dunia yang semakin canggih, kita tidak terlepas daripada menerima pelbagai pengaruh sama ada baik ataupun buruk. Kenyataannya sekarang, ramai manusia yang bertambah cerdik, bijak dan pandai sehinggakan kepintaran mereka itu digunakan untuk membuatkan diri mereka terkenal. Okay? Ada segelintir manusia yang menganggap diri mereka sebagai Tuhan, Rasul dan utusan-utusan Tuhan. Dengan mendalami pengetahuan agama, kita mampu menepis kenyataan ini agar tidak terpengaruh dan dalam masa yang sama akan meningkatkan kepercayaan serta keimanan kita kepada Allah SWT. Okey, dan akhir sekali, realitinya ajaran sesat di negara kita memang tidak akan berakhir kerana ia sentiasa berevolusi seiring perkembangan pemikiran kontemporari, cara hidup manusia dan tabiat kemanusiaan itu sendiri. Namun, kita boleh cuba untuk memperkukuhkan akidah kita agar tidak terpesong daripada jalan yang benar. Okey, kesimpulannya, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sentiasa bermuhasabah dan berakhlak mulia sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Saudara Sofia atas perkongsian langkah yang boleh kita ambil untuk mengukuhkan akidah kita dalam kehidupan seharian tadi. Seperti yang kita boleh lihat tadi, Saudari Sofia mengatakan yang kita boleh mengajar ataupun memupuk anak-anak kita untuk mengucapkan kalimah-kalimah Islam yang baik seperti astagfirullah, alhamdulillah ataupun apa-apa perkataan yang baik. Dan sepatutnya ibu bapa pada masa sekarang perlu mengajar mereka untuk berkatakan perkataan yang baik seperti ini. Betul lah, iman itu mudah goyah dan kekuatan akidah lah yang menyempurnakan iman itu sendiri. Baik sidang penonton yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Demikian perbincangan forum kita pada hari ini. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penonton di luar sana yang sudi meluangkan masa untuk menyaksikan forum kami ini. Yang kurang baik itu datang dari kami, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.